Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang sedang menontonkan siaran langsung ini? Selamat datang ke BookTube Malaysia dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis untuk siaran langsung di BookTube Malaysia siri yang ke-6, episod yang ke-6. Dan topik yang kita akan bicarakan pada malam ini ialah komik atau manga tidak bermanfaat. Wah, apakah itu benar ataupun itu hanyalah satu mitos semata-mata? Kita akan sama-sama diskusikan pada malam ini. Dan bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah New Belka. New Belka ataupun channel BookTube-nya ataupun channel YouTube-nya nanti anda semua boleh cari nanti di It's New Books. Itu nanti kita akan dengar. Dan apa kata, kita tak nak buang masa dahulu. Kita terus sahaja mempelawa New dan mendengarkan suara mungkin suara komik, tak tahu. Kita tengok. Hai New, apa khabar? Hai Bang Fis. Sihat, Sihat, Alhamdulillah. New kat mana ni? Dekat rumah ke? Dekat dunia manga mana-mana ke? Dunia anime mana-mana ke? Dekat dunia sendiri sebenarnya. Oh ya, yeah. Wah gitu. Dekat rumah lah. Baik, okey. Anda semua yang sedang menonton secara langsung ni, saya nak ucapkan selamat datang sekali lagi. Kami nak ucapkan anda semua selamat malam. Dan jika nanti ada sebarang komen, jika ada sebarang perkongsian pengalaman dan sebagainya, kalian boleh tinggalkan di ruang komen dan kita akan sama-sama telusuri perbincangan ini pada malam ini nanti. Baik, okey. Sebagai permulaan, kita nak sembang santai-santai saja sepanjang 1 jam ni, insyaAllah ni boleh Yes, boleh. Okey, tapi sebelum tu kan New kan, sebelum kita nak sembang panjang ni, sebenarnya ada perasaan lain lah New. Bang Pis ada perasaan lain malam ni. Perasaan apa Bang Fis? Perasaan apa tu? Perasaan cemburu. Wish, kenapa? Perasaan cemburu. Sebab apa tahu? Sebab belakang ni ada peta dunia je dengan lampu sikit, tapi New dekat belakang ni tu, ya Allah, penuh dengan koleksi buku. Itu semua mungkin komik, manga yang kita mana tahu kejap lagi kalau New boleh nak tarik satu-satu dan tunjuk. Harapnya New bersedia untuk tunjuk. Boleh ke? Boleh. Rasanya tu something yang interesting lah untuk kita punya viewers kan. Kalau you all nak, maybe bagi tahu je lah, komen je lah. Nanti New buat tour. Okay. Kalau anda semua nak tengok koleksi New kat belakang tu yang ada nombor-nombor macam nampak ada 8, 7 tu semua tu, korang boleh komen nak sekarang. Nanti New kalau dia rasa macam dia terbuka hati nak kongsi, dia akan kongsikan dengan kita semua pada malam ni. Jadi tolonglah kata nak ramai-ramai jadi kita boleh tengok nanti. Baik, okey. New, sedikit pengenalan lah tentang diri New sendiri kot. Mungkin sebagai pengenalan awal kepada audiens pada malam ni, mungkin boleh perkenalkan diri. Maksudnya New, siapa New, asal daripada mana, kalau mungkin boleh kongsi asal daripada mana, dah berapa lama menjadi seorang booktuber, itu mungkin sebagai permulaan dahulu lah New. Silakan. Okay, hai semua, Assalamualaikum and selamat malam kepada semua yang sudi tengok live ni. Okay, so apa berkenaan tentang diri New sendiri, New actually berasal dekat lahir orang Kelantan. New lahir kat Kelantan. Oh, Kelantan? Yes, orang Kelantan. Okay. Betul. New lahir dekat Kelantan. Family pun asal orang Kelantan. Tapi New dah membesar di luar Kelantan. Okay, sekarang ni New tinggal di Shah Alam. And family semua ada dekat sini. Tapi tak bermakna New tak boleh cakap bahasa Kelantan. Baru dah tak boleh cakap Kelantan lah. Kalau tak boleh cakap Kelantan, jadi Kelantan mutan ni. Itulah. Boleh. And New actually untuk channel BookTube ni, New dah baru saja berada dekat dunia BookTube ni tak sampai setahun sebenarnya. Kalau tengok dekat channel It's New Book tu, dekat About Me section tu kan, sebenarnya New sendiri pun tak tahu bila New tubuhkan. Tapi bila New tengok balik, sebenarnya New baru tubuhkan dekat awal tahun 2020. So sebelum COVID-19 punya situation kan. So sebenarnya New masih baru dalam channel BookTube. Tetapi New dah berada dalam YouTube sendiri dah lama dah. Macam sebelum tu dah bertahun-tahun tapi tak berkenaan dengan BookTube.
Berkenaan dengan apa itu nanti kita sembang sebab kalau kalian rajin hari kalian akan jumpa new. Jangan. Kalau kalian rajin kalian akan jumpa new yang berbeza. Okey, Vampis dah jumpa. Ah. Okey, baik. Okey, Bahaya. itu sedikit pengenalan. Itu sedikit pengenalan tentang new Sebenarnya alhamdulillah juga komen sedang mencanak-canak masuk ni new. Ini semua sambutan luar biasa alhamdulillah. Ada lebih kurang dalam 16,000 orang yang sedang menonton pada malam ini juga. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Nanti kejap lagi kita akan sapa mereka dengan dah ada juga beberapa pertanyaan awal. Jadi mereka dah tak sabar ni sebenarnya nak merungkai persoalan tentang topik kita pada malam ini, iaitu komik atau manga tidak bermanfaat. Itu akan sama-sama kita telusuri. Baik. Sebagai pengenalan awal, itu tadi pengenalan tentang diri new. Ini kita nak masuk dah kepada topik kita new tentang komik atau manga tidak bermanfaat. Okey. Jadi sebagai pengenalan awal, boleh tak New kongsikan dengan kita dahulu, audiens yang ada pada malam ini, apa sebenarnya yang dikatakan sebagai sebuah komik, apa yang dikatakan sebagai sebuah manga? Apa yang membezakan antara kedua-dua ni lah? Komik ni apa, manga ni apa? Okay. So, apa yang New boleh kongsikan, yang ni daripada segi perspektif New sendirilah kan. So, sebenarnya komik dengan manga ni, dia ada bezanya and ada persamaannya. Okay. So, mungkin New boleh ceritakan dari segi persamaan dia, sebab persamaan dia adalah satu storytelling tapi dari segi gambar. So, dua-dua sama. Komik pun sama, manga pun sama. Kan? Okay. So ada sedikit teks dekat situ lah, ayat-ayat sikit di sebelah gambar dia. Tapi perbezaan dia adalah komik ni sebenarnya diwujud di negara Amerika. Nama komik tu sebenarnya COMIC tu kan. Tapi manga pula diwujudkan di negara Jepun. Dia create asalnya daripada negara Jepun. Okay, so itu satu perbezaan dia. Tapi dari segi komik, bila kita translatekan kepada bahasa Malaysia, KOMIK kan. So sebenarnya sama jugalah dari segi itu. And lagi satu, mungkin you boleh bagi tahu perbezaan antara dua ni. Kalau kata komik, pembaca sebenarnya baca dari segi dia punya urutan dia, dari segi yang kiri ke kanan. So macam standard, kita baca daripada kiri. Kalau komik kiri ke lepas tu kalau komik kiri ke kanan. Tetapi berbeza dengan manga tu kita baca daripada kanan ke kiri. So dia reverse. Okay, faham? Faham? So itu mungkin perbezaan dia jugalah. Lagi satu, kebanyakan komik ni dia berwarna. Okay. Sebab dia asal daripada Amerika kan. So kebanyakan dia contoh macam Marvel ke, komik Marvel, Avengers. So dia banyak berwarna. Tapi bila kita bezakan dengan manga kebanyakannya hitam putih. Tapi tak bermaksud dia tak ada warna, ada juga diselitkan a few pages yang berwarna. Baik, okay. Itu antara pengenalan ringkas tentang perbezaan antara komik ataupun manga ikut perspektif New sendiri. Mungkin anda semua audience yang ada maklumat tambahan berkenaan perbezaan antara komik dan manga boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan sama-sama belajar pada malam ini. Bukan hanya belajar pada New, kita sama-sama nak kena belajar ni. Sebab New pun belajar juga. Betul lah. Sebab memang secara jujurnya sendiri pun, kalau saya sendiri kan, Vampis sendiri pun memang komik atau manga ni tak adalah banyak koleksi seperti mana New yang New ada kan. Tapi adalah baca sikit-sikit. Cuma kita menikmati dia sebagai satu bacaan yang kita suka je lah. Tak adalah macam Vampis sendiri tak adalah macam beria nak tahu awal-awal dulu lah. Macam tak adalah beria sangat nak tahu komik tu apa, manga tu apa yang membezakan dan sebagainya kan. So tapi bila dah ada topik pada malam ni, nak tak nak kita kena tahu juga perbezaan supaya kita boleh dapat belajar. Okey. Itu sedikit tentang perbezaannya. Mungkin New boleh kongsi sikit lah. Sejak bila New rasa macam, sebab setengah orang dia suka baca novel, setengah orang dia suka baca puisi kan. Tapi New sendiri sejak bila New rasa macam New sukalah sangat baca komik ataupun manga ni? Apa yang membuatkan New sukalah sangat baca komik atau manga ni? Vampis tekankan ayat suka tu macam menakutkan pula dah bagi New. Tak adalah, saja je kita nak buat gempak je ni. Okay. Okay. So bila masa New suka
suka baca manga ni ataupun komik sebenarnya suka tu dah lama dari segi masa kecil-kecil dulu lah kan. Orang kata masa kita start sekolah rendah ke, masa tadika ke, kita dah start baca komik yang simple kan. Contohnya you ingat kecil-kecil you dah start baca manga. You baca manga contohnya manga Doraemon, manga Shinchan yang daripada Jepun kan. Doraemon. Itu yes, semua orang mesti tahu Doraemon kan. So itu salah satu, maknanya daripada kecil you dah tahu. Tapi nak kongsikan dengan semua orang, kalau ikutkan betul-betul you sangat-sangat obses, tak adalah nak kata obses sangat-sangat, tapi betul minat dan rasa macam okay, ini bacaan yang you nak sentiasa baca, you suka, you happy kan. Actually pada tahun ni juga. Wah, banyak betul. Berlaku pada tahun ni Yes, tahun ni mungkin inspirasi PKP kot. Itulah inspirasi PKP, buka channel YouTube buku kan. Lepas tu Betul. komik manga. Right, teruskan. Betul, sebab kita rasa macam nak cuba benda baru. Bosan dekat rumah, kerja pun dekat rumah kan. So actually dalam 5 bulan lepas ataupun 6 bulan lepas, you start baca manga, baca komik, especially manga lah kan. And you start kumpul juga. Semua bahan bacaan yang you suka, you kumpul. Yes. Okay. So tak lama, baru saja. Faham. Baik, okey. Ada tak orang-orang nanti nampak macam yang dekat sawah padi tu kan. Maksudnya ada tak orang yang bertanggungjawab menginspirasikan you untuk mengumpul ataupun meminati komik atau manga ni? Orang terdekat ke ataupun orang jauh ke terpulang lah. Ada tak yang menginspirasikan? Inspirasi dia sebab New asalnya dulu sebelum New suka baca manga, New suka baca buku-buku lain. Contohnya buku genre literature semua tu. Genre non-fiction, fiction semua kan. So New boleh katakan untuk diri New, apa yang membuatkan New macam more towards manga is YouTube sendiri. You know, YouTube maknanya channel-channel daripada luar negara. Sebab sambil-sambil you tengok booktuber di orang lain punya, negara orang lain, you macam dia akan terselit jugalah. Terselit video-video yang berkenaan dengan manga tuber. So kita ada satu nama dia manga tuber. So dekat situ lah. Dekat situ you start macam apa video ni kan. So kita klik, tengok. Jadi you would say that channel-channel di YouTube macam wujudnya manga tuber ni, and ada juga booktuber yang you follow yang selalu dia ceritakan berkenaan kisah buku-buku yang dia suka, sama je minat macam you, tapi in the same time dia ada juga kongsikan yang dia pun baca manga, dia pun baca komik. So you macam fikir you punya taste sama macam dia, so nak try lah baca manga yang dia suggest ni semua kan. Itu satu. And also juga untuk sharing, mungkin juga sebab New minat animation Jepun kan. Daripada dulu sampai sekarang, so itu salah satu yang membuatkan New rasa macam I like anime, so why not try manga dia, sebab kebanyakan animasi Jepun asalnya daripada manga. Faham. Tapi menariklah bila New ada sebut tentang manga tuber tu kan. Dia bukan manga kita makan tu kan. kita sebut sebagai manga. Okay, so tapi menarik sebab yalah macam sekarang ni kita di platform BookTube Malaysia kan, which is kita adalah booktuber, tapi dalam masa sama ada juga manga tuber. So actually New sebenarnya bolehlah dikonsiderkan, ya Allah bahasa aku. Bolehlah consider sebenarnya sebagai booktuber / manga tuber juga sebenarnya kan, sebab masih berkongsi tentang manga dan sebagainya. Wow, menarik. Banyaknya topi yang New boleh pakai pada malam ni. Booktuber / manga tuber. Tukar-tukar. Baik, okey. Ikut kesesuaian.
Baik, okey. Tadi New ada sentuh sikit tentang anime kan. Okey, kita masuk sikit lah. Walaupun topik kita nak sembang tentang komik ataupun manga, tapi kita sentuh sikit lah tentang anime kan. New kata tadi New suka anime, suka tonton anime kan. Jadi apa pula beza anime dengan komik ataupun manga tu sendiri? Maksudnya apa yang membezakan antara kedua-dua platform ataupun medium ini? Okay, perbezaan paling ketara bagi New is anime tu adalah animasi. Okay, dia bukan dari segi kertas ke apa, dia bukan dari segi penulisan, dia adalah animasi yang you tengok. You bukan membaca, you tengok sendiri kan. And then mungkin persamaan antara anime dengan manga, dia adalah dari asalnya daripada Jepun. Itu persamaan dia. Dan juga macam you bagi tahu tadi, you share yang kebanyakan animasi ni, anime dia berasal daripada manga. So dia ada kaitan di situ, cuma dari segi medium yang dia terbitkan tu berbeza. Faham? Yang ni dari segi you membaca, yang ni you tengok. Menonton lah. Okay. So yang satu bacaan, satu adalah tontonan. Macam tu. Anime ada warna, pergerakan, ada bunyi, ada lagu masuk dalam lagu semua. Tapi manga hanyalah hitam putih, dan kalau you nak tengok seterusnya, page seterusnya pun you kena buka sendiri. Kalau anime tu you dah tengok lah kan. So dia auto je. The whole storytelling tu dia terus bagi tahu. Okay. Tapi kan kalau news sendiri antara membaca komik ataupun manga dengan menonton anime, yang mana yang kalau New rasa macam nak release tension ke, ataupun New rasa ada memberi nikmat yang lebih puas berbanding antara salah satunya, yang mana? Okay, dia kalau ikutkan New, dia macam dari segi banyak persepsi jugalah sebenarnya. Sebenarnya dua-dua New suka. Tapi jujur New katakan asalnya New suka tengok anime kan. New suka anime dulu. And until now pun New masih enjoy tengok anime. Tapi bila New mula ceburi dalam bidang bacaan manga atau komik, New rasa ada sebab anime dan juga manga, walaupun dia punya jalan cerita dia sama, karakter yang dibawa tu pun sama, tapi kadang-kadang dia ada perbezaan dekat situ. Dia ada potong sikit ke, dia ada ubah ke kan, sebab kadang-kadang publication dia orang berbeza. Macam yang ni publication genre movie, yang ni penulisan kan. So New actually dua-dua suka, tapi sekarang ni New rasanya New more towards komik atau manga. New suka lebih baca dulu, baru New rasa macam okay, kalau cerita dia, watak yang di create, diwujudkan dekat dalam cerita tu menarik and New suka, baru New tengok anime. So sekarang New bias sikit lah. New baca manga dulu ataupun komik. Tapi kan ada je komik ataupun manga yang tak dijadikan anime kan. So betul. Tak boleh juga nak menikmati kedua-dua medium lah sudahnya kan. Which is kalau kita rasa macam kan, kalau kita baca komik dan manga, then that's it. Selagi dia belum anime, tak boleh buat apa lah. Dengan kata lain Bang Fiz, sebab tu lah wujudnya komiti komik atau manga ni, kita suruh publisher wujudkan anime tu. Manga yang mana yang kita suka tu, kadang-kadang dia tengok kepada kepada impact, demand, impact yang diberi. Kalau certain orang, kebanyakan orang, percentage orang ni suka kepada jalan cerita ni, then diorang akan keluarkan anime. Faham? Baik, okey. Kita nak masuk ke fasa seterusnya, tetapi rasa macam tak tenang hidup pula. Tiba-tiba tengok banyak sangat lah komen dan juga like daripada dia kan. Jadi macam kita nak habiskan dulu sesi kita, bukan habiskan sesi, maksudnya yang bahagian pertama ni, tapi tak apa, kita kekal dengan New sekejap lagi untuk yang soalan seterusnya yang Bang Fiz sediakan. Tetapi kita raikan dulu teman-teman yang dah bersama dengan kita pada malam ni, dan juga ada soalan-soalan daripada mereka yang mungkin New boleh jawab awalnya dahulu. Nanti kita akan sambung balik kepada perbincangan kita tadi. Boleh New?
Baik, Boleh, okay. boleh. Kita scroll balik naik daripada atas. Ada Oh, banyak ke tu? banyak. Ramai ni. Yang tengah tonton pun 20,000 orang. Muiz, hai. Adika. Kalau Muiz, Adika. Ni Aiza. So kalau New nak salam-salam daripada mereka ni silakan. Z Kunak, salam dari Bangi. Reza Alia, selamat datang, terima kasih. Okey, satu soalan daripada Fasha Azlan. Favorite komik manga Kak New apa? Kak New pandai lukis anime tak? Boleh kongsi tak? Wah, okay. Favorite komik manga Kak Nyu banyak, tapi untuk sekarang yang Nyu rasa Nyu enjoy baca adalah dia actually manga baru, iaitu Spy X Family. So dia sangat kelakar lah. Itu bukan yang Eja baca juga kat dalam Kindle ke? Yes. Kan? Oh, yang Eja tersalah beli. Itulah Eja salah beli kan. Macam nak kena pinjam je Eja punya Kindle nanti kan. Nak kena baca. Bergegaulah. Betul. Oh, itu okey. And lepas tu soalan daripada ni juga Fasha kan? Okay. Sorry, tak nampak. Kak Nyu rabun. Okay, pandai lukis anime tak? To be honest, tak pandai. Tapi dulu cubalah. Dulu zaman-zaman sekolah dulu cuba. Tapi rasanya kalau Kak Nyu usaha lagi, mungkin jadi pro. Okay. Wah, gitu. Tapi asas melukis tu dah ada kan? Sebab kan ambil ID kan. Ambil ID takkanlah tak pandai melukis. Yes, betul. Asas melukis tu ada. Faham? Baik, okey. Tapi kan ada soalan One Piece lah sebenarnya pada Fasha ataupun mungkin New, kalau boleh tolong jawab kan. Selalu perasan nampak ada orang tulis komen macam OWO ni, apa benda sebenarnya? Nampak sangat aku tua ke apa ni? Ya, tu rasanya emoji kot. OWO. Dia macam Omo kan? Okay. Kita salah, New pun rasanya tua juga. Kita berdua terlalu tua untuk menjawab. Okey, baik, tak apa. Tapi kalau Fasha boleh komen balik kan, OWO ni adakah dia emoji ataupun ada baru masuk apa-apa kan? Ya, bagi tahu kita orang dekat bawah ya. Kita orang pun tak tahu juga. Itulah kami nak belajar ni OWO ni apa. sebab perasan je ada orang komen kadang-kadang macam dia letak OMO kan. So nak tahu juga benda kan. Kalau LOL tu kita tahu kan. Betul. Okay. Dah ada orang New, dah ada orang yang kata nak tengok rak buku. Ramai. Kau. Berapa orang dah ni kata nak ni, ada 2-3 orang lagi yang kata nak semua. Nanti kita akan selongkar. New tak pernah buat lagi book tour ke room tour ke, tak pernah. Kalau kata ramai yang komen nak, Bang Fiz tengoklah. Kalau ramai yang komen nak, memang eksklusif lah untuk live ni. Baik. Alright. Ada soalan daripada Hafiz Amri. Buku Uzumaki tu ada kaitan dengan Naruto ke? Buku Uzumaki? Oh, yang dekat belakang ni. Okay. No. Untuk jawab soalan Hafiz tu tak ada kaitan dengan Naruto. Dia lain. Sebab Naruto, kalau Bang Fiz, untuk Bang Fiz lah, kalau Bang Fiz tak tahu, Naruto kan nama penuh dia Uzumaki Naruto. So ni adalah satu karakter anime yang sangat-sangat famous. Okay, tapi buku yang New ada dekat belakang ni memang tak ada kaitan langsung dengan Naruto. Kaitan dengan Hokage tak ada. Okay, alright. Ada komen daripada Huzaifah, AJ, mangaka. Mangaka ni untuk pengetahuan semua yang ada, mana yang tak tahu, ia adalah pelukis atau penulis manga. So kita namakan dia sebagai mangaka. So biasanya orang-orang Jepun yang lukis manga kan, so kita namakan orang ni mangaka. Okay. Baik. Menarik tahu istilah baru untuk Bang Fiz belajar pada malam ni dan juga audiens yang lain. Terima kasih New. Adika komen juga demo dok kena barang. Okey lah, boleh. Muiz kata lepas ni tolong buat video guna logat Kelantan.
Silakan. Ada ke dah ada? Ke dah ada new? Berapa? Ke tak ada Tak. lagi? Sebenarnya ada, tapi channel tu dekat video adik New, kita orang ada buat challenge kecek Kelantan. So memang sangat kelakar, tapi sebabkan adik New kata jatuh dia punya martabat, dia hidekan video tu, so korang tak dapat tengok. Alah, ya. Okay. Video tu sangat-sangat kelakar lah. Sebab kita orang buat challenge macam makan gula yang rasa pelik-pelik tu. Yang jelly beans punya challenge ke apa tak? Tak apa. Nanti insyaAllah Muiz doakanlah supaya New ada buat review komik ke manga ke dalam Logat Kelantan pula lepas ni, insyaAllah. Baik, ada perkongsian daripada Kamaru Muhammad, komik atau sama dengan manga, iaitu dari Jepun, manhwa daripada Hong Kong, China. Manhwa satu lagi, sebutan dia mungkin ada beza. Lagi Korea, Manfra, Perancis dan lain-lain. Mudah cerita semua tu adalah komik. Taif. Hebat Encik Kamaru kita. Bagus. Terima kasih kerana berkongsi. Okey, dan ada lagi tambahan. Dan di US dia orang jarang panggil komik, dia orang panggil novel grafik. Oh, okey. Menarik. Betul juga. Menarik. Terima kasih perkongsiannya. Tak tahu juga mungkin juga dia orang nak createkan, tak tahulah kenapa, sebabnya pun terfikir juga apa beza komik dengan graphic novel. Itu biasa istilah dalam dalam orang putih kata graphic novel ataupun komik. Sebenarnya kalau kita ikutkan nampak macam sama kan. So even you sendiri pun you tak tahu apa beza dia. Is it something yang diorang memartabatkan komik tu menjadi graphic novel ataupun ada beza dia. So you tak tahu. Siapa-siapa yang tahu mungkin boleh kongsikan dekat bawah ataupun nanti kita boleh bawa topik ni nanti ke masa-masa akan datang dengan news sekali lagi dan juga mungkin panel lain, insyaAllah. Baik, okey. Kita teruskan new dengan Adika. Di Korea banyak manhwa telah diadaptasi ke K-drama. Contohnya drama Full House. Betul. Menarik. Okey, lepas tu ada ni semua tengah high dekat new lah ni. Husna, Rosli, Hidayah Rasid. DJ Dora. Dora dari Jerman ni tengah Baiduri. Aisyatul Rahimah, ingatkan semalam live ni. Nasib baik hari ni masuk lagi sekali. Jangan salah tahu. Zack Kunak kata saya ada topi jerami new. Topi jerami. Okey, Bampis tahu kan? Tahu. Topi yang macam orang sawah padi tu. Betul. Famous betul. Tapi tu lah. Pernah tengok dia punya kasut. Nak beli tapi macam harga dia limited edition. Mahal. One Piece punya. Dekat apa nama tu? Allah abang, jenama kasut tu lupa dah. Tapi ada tengok macam tengok satu pasang pun sampai berapa ratus lagi. Tak apalah, terima kasih. RM100 kita. Mahal. Itulah dia. Lepas tu Kamaru Muhammad kata sekali lagi, persamaan manga dengan anime, dua-dua aku download kat internet. Okay. Ada soalan daripada Huzaifah. New baca manga bahasa Jepun ataupun terjemahan? Jeng. Okay. Ke manga yang New baca sebenarnya dalam bahasa English lah. Okay, walaupun kita tahu manga asalnya daripada bahasa Jepun, tapi bila sampai dekat Malaysia ni pun ada je bahasa Jepun dan bahasa English. Tapi sebab New tak tahu bahasa Jepun, so New manga-manganya semua bahasa English. So dia terjemahan daripada bahasa Jepun. Tapi New sedang belajar. Baru cakap, tapi tengah ambil kelas kan? Ya, tengah ambil kelas. So nanti lepas tu boleh baca manga dalam bahasa Jepun je lah terus. Betul. Salah satu wish list New lah nak baca bahasa Jepun semua. Faham? Okay, baik. Daripada Hidayah Rasid. Anime tak perlu pegang buku, dapat dengar nadanya. But if comic, have to do own nada and kena pegang buku. Faham? Betul. Dah boleh imagine tu sambil baca komik ke manga kita yang berdialog sendiri kan. Faham? Kita macam tengah buat reaction dekat komen orang kan. Macam buat reaction sambil nangis-nangis tengok Naruto punya movie kan. So ini kita tengah buat macam reaction dekat komen orang. So macam menarik juga. Right.
daripada Huzaifah, bila tengok anime ada expectation tak ia akan sama dengan jalan cerita dalam manga? Okay, soalan ni sangat menarik. Bila you tengok anime, memang expectation you lain lah. Kan? Sebab macam you kata, you baca manga and then baru tengok anime. So sometimes manga tu bila you baca, you expect mungkin contoh lah. Sebab manga kan dia datangnya hitam putih. So kadang-kadang you expect karakter tu, dia rambut dia warna hitam. Contoh lah. Tiba-tiba anime dia, warna hijau ke rambut dia. Faham? So kita tak tahu melainkan kita tak tahu melainkan dalam manga tu mangaka tu dia ada tulis macam mungkin salah satu karakter kawan dia kata rambut kau warna hijau macam rumput ke, then kita tahu rambut dia warna hijau. So itu dari segi karakter. Dari segi intonasi karakter tu semua pun ada bezanya juga. So ada perbezaan dia, and kadang-kadang apa yang you expect untuk anime tu ada yang macam above expectation you, so you sangat happy. Ada juga yang macam macam ni je ke dia punya anime, so you lagi prefer dari situ adalah kita lebih suka manga atau komedi ataupun anime dia. Faham. Sama jugalah macam apa yang Niu cakap ni, sama juga macam apa yang Kamarul Muhammad kongsikan. Setengah anime, setengahnya memang jarang ikut manga 100% pun 100%. So ada perkongsian daripada Muhammad Fazrin. Saya lebih suka baca manga sebab boleh teliti setiap satu garisan dalam komik. Mungkin sebab saya juga seorang pelukis. Wow. Betul. Itu salah satunya yang Niu sangat-sangat nanti masa room tour, kalau ramai yang naklah book tour kan, Niu akan tunjukkan the first manga pada tahun ni yang Niu betul-betul giat untuk baca. Ada satu manga tu yang manga tu yang membuatkan Niu suka dan obses sebab dia punya karya lukisan dia and karya dia storytelling, emosi yang dia berikan pada komik atau manga tu. Itu yang membuatkan Niu rasa macam this is something yang Niu tak pernah experience. This is something yang Niu learn sendiri kan. Kita create emosi tu. And salah satu tu sebab ni lah, dia punya lukisan dia, garisan dia sangat-sangat cantik. Dia punya apa dia panggil, kalau illustrator ni dia panggil sebagai stroke dia lah kan. So kalau stroke jugalah kot istilahnya ya. Betul. Right. Maknanya Niu suka untuk tengok stroke setiap seorang mangaka tersebut lah, ataupun setiap seorang illustrator tersebut. Yes, stroke. Dia ada kelainan dia. Faham? Baik, okay, kita teruskan Niu. Ada daripada Hafiz Amri, panjang sikit di sini. Ada 3 soalan. Tapi soalan pertama dia tu macam apa yang kita nak bincangkan dalam segmen seterusnya. Yang mana ada tak pihak yang memperlekehkan hobi membaca manga ini sebab kononnya membaca manga tidak setaraf dengan membaca buku-buku falsafah, sejarah dan lain-lain. Okey. Soalan satu ni kita hold sekejap. Sebab ini adalah soalan yang sama yang kita akan bincangkan dalam segmen sekejap lagi. Tapi kita beralih dulu pada soalan nombor 2. Manga apa yang Niu syorkan untuk mereka yang nak menjebakkan diri dalam dunia manga? Itu soalan kedua. Dan soalan ketiga, nilai apa yang paling banyak Niu jumpa dalam manga? Silakan. Kita pergi soalan nombor 3. Okay, kita pergi soalan nombor 2 dengan nombor 3 kan. So soalan nombor 2 ni, manga apa yang Niu syorkan untuk siapa-siapa yang baru nak terjebak dengan manga kan. Niu pertama kali Niu mungkin akan tanya apa yang dia minat, sebab even dalam manga pun dia ada genre dia tersendiri, you know. Kalau maknanya dia ada genre dia yang lain-lain. So salah satunya mungkin yang ni sesuai untuk budak-budak lelaki 18 tahun ke atas. Yang ni sesuai untuk macam manga ni berkenaan dengan budak-budak sekolah. Manga ni berkenaan dengan untuk wanita pula. So mungkin dari situ Niu akan tanya dulu, sebab setiap manusia kita ada kita punya minat yang lain kan. Niu tak boleh samakan apa yang Niu suka dengan apa yang contohnya Bumpy suka kan. So untuk
New nak bagi tahu salah satu contoh manga yang New showkan untuk One Piece, New boleh showkan macam-macam manga tapi kemungkinan One Piece pun tak suka. Jadi New selalu nasihatkan juga kepada siapa-siapa yang nak try manga, New akan tanya, okay, you suka apa? You suka jenis apa? Fantasi? You suka kepada kepada sukan, kepada hubungan antara family. Sebab dia ada banyak genre. Even New sendiri pun, New ada genre New yang New suka. Yang New betul-betul minat. Mungkin kena tengok dia punya kecenderungan apa lah macam tu. Betul. Faham? Sebab macam hari tu lah yang kita sembang sebelum ni kan, macam contoh macam Bapis tanya New pasal Naruto, and then lepas tu New cadangkan Dr. Stone. Yes. Sebab New sebab One Piece dah bagi tahu, okay, One Piece tengok yang ni, One Piece tengok yang tu. Jadi dekat situ baru New boleh suggest, okay, One Piece, cuba tengok yang ni, cuba tengok yang ni. Kan? Kita tak boleh sebagai orang yang baru nak berkenalan dengan manga, kalau New recommend benda yang salah, mungkin dia macam mungkin dia terkejut. Mungkin dia culture shock macam manga ni macam ni ke? And then dia fikir manga tu ada genre tu je. So dia terus macam tak nak lah, tak suka lah. Sebenarnya ada banyak sangat. Okay. Baik, okay, kita beralih ke soalan nombor 3 yang Hafiz Amri ni tadi. Nilai apa yang paling banyak yang New jumpa dalam manga? Nilai-nilai yang New boleh salah satu New paling suka, manga New kebanyakan nilai yang ada lah, yang New selalu macam rasa tersebab, rasa bersemangat adalah nilai yang dia tak mudah putus asa. Yang ni pergi kepada karakter yang seorang pelukis ataupun penulis ataupun mangaka tu dia letak pada komik atau manga ni, karakter watak utama ke watak sampingan ke adalah nilai-nilai yang dia tidak mudah putus asa. Dia berusaha sampai dia capai matlamat dia. Okay? Baik. Itu yang salah satunya New macam kalau ada nilai macam unsur-unsur macam ni memang New suka lah. Sebab lagi satu dia macam mendorong kita juga untuk jadi lebih better. Betul. Itu yang jadi menangis-nangis Itulah dia rasa macam kalau watak ni boleh buat, New mesti boleh buat, cik. Tanya Bampis tadi, Bampis nilai tu apa? Aku duduk kat nilai lah, itu je lah. Baik, okey, kita teruskan. Itu hambar. Sorry. Muhammad Fazrin kata setakat ni sudah berapa judul manga yang ada dalam koleksi New? Kira tak ada buat? Sebenarnya kepada Muhammad Fazrin ni New tak buat rekod lah. Memang jenis tak rajin. So tak boleh nak bagi tahu exactly berapa judul manga yang New ada. Tapi boleh dikatakan mungkin kurang daripada 20 yang ada koleksi New. Tapi yang New dah baca secara fizikal, secara online lebih daripada 20. Faham? Baik. Okey, kita teruskan. Ada penerangan daripada Aisyatul Rahimah. Omo tu biasanya dalam K-drama macam dia orang terkejut atau Aisyah Omo tiba-tiba kan. Okey, faham. Terima kasih atas penerangan ni. Tapi itu kalau Omo, kalau yang OWO ataupun OWO tadi tu macam mana? OWO. Sila terangkan kami kan. Sila terangkan kepada kami. Betul. Kalau Ima kata first time dengar perkataan mangaka. Okey. Fazrin sekali. Manga, komik dan novel grafik adalah medium yang sama, yakni daripada buku juga. Betul. Itu pun secara generalnya dia adalah sama, buku juga. Kan? Okay. Kalau kita nak kaitkan dengan buku literature ke, buku apa-apa jenis buku pun buku juga. Asalkan dia letak di atas macam mana, kertas ke, ada tulisan, ada gambar. Betul. Adika kata Adika ada lagi. Lanun topi jerami, monkey di Rafi. Lepas tu ada lagi. Kita akan beralih ke segmen kejap lagi. Kita nak habiskan sikit je lagi ni daripada orang ni. Haris Iskandar ataupun L. Ini apa ni? Silap. Sorry. Tak ada kaitan dengan topik kita hari ni. Sorry Bampis kat belakang tu I dream. Adalah sikit-sikit sebagai motivasi diri sendiri.
Huzaifah kata santai dan sinis, grafik novel selalunya adaptasi filem ataupun diadaptasikan. Right. Okay. L daripada Haris Iskandar. Bukan soalan komik atau manga tapi soalan anime. New prefer sub ataupun dub? Biggest debate anime lovers. Sekejap. Subtitle New tu lebih suka ada subtitle lah sebab New lagi prefer anime tu dari segi versi Japanese punya language and then kita baca subtitle. faham. Daripada Z Kunak, saya ada cadang nak buat kedai manga atau komik baru dan manga vintage. Wow. Semoga berhasil, insyaAllah, amin. Tapi adakah masih mendapat sambutan memandangkan generasi sekarang hanya membaca dalam online sahaja, dan adakah ia menguntungkan atau menjual sekadar mengisi hobi sahaja? New ada nak respons? New rasa sebenarnya bagi New okey je. Mungkin dekat Malaysia ni tak nampak mungkin tak nampak sambutan dia sebab komuniti dia kecil ataupun orang yang suka membaca, membeli komik atau manga ni, diorang jenis yang macam malu diri macam tak nampak tertonjol. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kepada kedai-kedai buku kecil ke, kedai buku besar ke, sebenarnya ramai yang ada. New rasa pembeliannya ada kat situ. And to be honest, untuk New sendiri, New lebih banyak menghabiskan duit, banyak membeli, banyak membaca dalam satu bulan tu, banyak membaca kepada medium manga ataupun komik berbanding dengan dulu buku-buku dulu yang New baca. Jadi kalau dari segi nak kata sambutan tu, New sebagai orang yang baru terjebak untuk membaca dan mengumpul manga, maknanya belilah kan. New lagi rasa macam New banyak membeli, banyak membaca. So mungkin orang-orang yang baru ni mungkin dia tak tahu, tapi once dia tahu, once dia dah aware pasal adanya medium macam manga, komik ni kan, mungkin akan dapat sambutan kat situ. Faham. Okay? Baik, okey, kita beralih seterusnya. Saya reserve my response sebab panel hari ni adalah New. Alif kata Naruto. Okey. Sikit lagi New sebelum kita nak beralih kepada sesi kita seterusnya. Fazrin kata siapa mangaka yang New paling suka baik dari segi strok maupun jalan ceritanya? Okay, mangaka yang paling New suka, New actually tak berapa ingat nama dia, tapi okay, mungkin New bagi tahu lah. Makoto Yukimura. Okay, Makoto? So nanti tu mangaka yang membuatkan New rasa macam New suka, sebab maybe bias jugalah sebab ia merupakan mangaka ni salah satu manga yang dia tulis adalah yang membuatkan New terjebak suka kepada manga, baca manga. So mungkin New bias kat situ lah. New suka semua je sebenarnya, tak ada yang New tak suka. Soalan jawapan selamat. Okay, daripada tadi tak habis jawapan selamat. Okey, tak apa. Kita bawa pada soalan-soalan yang tak selamat je lagi. Jawapan-jawapan yang tak selamat je lagi. Tapi sikit lagi ada respons daripada Khalilah Liana Malik. I love anime tapi kadang-kadang episod yang disiarkan sampai beratus-ratus. Penat nak follow. Contohnya macam Detektif Conan. Sampai lah ni tak habis-habis lagi. Itulah dia. Samalah macam Naruto yang kita sembangkan hari tu. Tak habis-habis. Faham? Tapi walaupun tak habis tu, macam kalau dah habis, kita sedih pula. Betul. Nak lagi. Nak repeat kan? So, betul. Dora tanya, New pernah baca grafik novel Sandman? Grafik novel? Sandman. New pernah dengar pasal grafik novel tu sebab salah satu booktuber yang New follow, booktuber orang putih lah, ada cakap pasal grafik novel ni. Tapi New tak pernah baca. Tak apa, nanti New akan baca. Thank you Kak Dora. Alright. Last but not least ada soalan daripada Kaiser Jupiter. Manga bergenre saya tak reti nak sebut ni, maaf kalau saya salah sebut, seinen. Untuk pembaca matang, topik berat, boleh tak relate manga bergenre begini dalam kehidupan seharian? Pendapat New sendiri? Okey.
Ni last sebelum kita nak bawa kepada segmen kita sikit lagi. Seinen ya, pembaca matan tapi topik berat. New tak berapa pasti manga mana yang bergenre seinen ni, to be honest, sebab mungkin yang New baca kebanyakan topik tak berat kot, melainkan mungkin ada yang you all nampak dekat belakang ni, tu adalah bergenre seinen, tu mungkin salah satu yang New suka lah. Jadi New tak boleh nak jawab soalan tu sebab New tak berapa pasti manga mana yang New mungkin katakanlah kepada yang tanya soalan tu boleh bagi sebagai contoh manga apa. Kalau New tahu, New boleh jawab balik lah. Sebab New ada cakap kan yang New memang sebenarnya kalau daripada banyak yang komik dengan manga ni, New suka yang mengerikan, yang menakutkan kan. Itu ke dia ke berat? Bukan maksudnya kita nak bawa kepada soalan yang Kaiser tadi tu. Maksudnya kalau macam New sendiri, New prefer yang komik ataupun manga yang menakutkan, mengerikan kan? Betul tak? Betul. Mungkin juga kalau katalah sebab yang tu New tak pasti itu bergenre seinen ke tak kan. Tapi kalau komik yang macam New ada share dengan Bumpis, untuk siapa yang tak tahu, New ada share yang New suka manga cerita yang mengerikan, menakutkan. Sebab kadang-kadang bagi New benda tu yang benda impossible, tapi New suka kepada dia punya mangaka dia, kan, pelukis dia boleh terfikir macam tu. Kadang-kadang New rasa macam kita tak terfikir pun yang dia nak bawa storyline macam tu, tapi dia bawa and dia jadikan benda tu macam real life. So New kagum dekat situ. And lagi satu, New jenis seorang yang cuba cabar diri macam benda ni tak takut lah. So itu personal New lah. Sebab kalau tengok cerita movie pun, ni tak ada kaitan dengan anime ke manga, movie pun New selalu pergi kepada movie-movie thriller atau horror. Faham. Which is tak semua orang suka. So kadang-kadang nak tengok dekat wayang tu tengok sendirilah. Melainkan ada siapa-siapa nak teman. Buku tu masih okey Buku belah kiri New masih okey Buku belah kiri New tu masih okey Buku belah kiri? Belah kiri New masih okey ke? Sebab tadi nampak macam ada buku bergerak. 1-2 buku macam bergerak. Jangan. Tahu tadi kata menakutkan, mengeri. Bergerak tadi, bergerak sendiri. Tak tahu kenapa. Hampir-hampir nak jatuh. Kan? Okey, baik. Kita bawa ke segmen kita sikit. Tuan-tuan dan puan masih lagi mohon bertabah dengan kami. Sikit lagi sesi pada malam ini. Seterusnya, saya nak bawa kepada topik kita juga, iaitu tentang komik atau manga ini tidak bermanfaat. Setelah banyak yang New kongsikan dengan kita pada malam ini dan juga rakan-rakan yang telah berkongsi juga di ruang komen, banyak perkongsian ini sebenarnya banyak memberi manfaat kepada kita. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga sisi-sisi lain yang bila saya dulu pernah lah macam ada orang pernah cakap yang kalau baca komik ataupun manga ni lara kan, dia leka, dia benda-benda yang tak membawa faedah lah kan, kau membazir duit lah komik ni kan. Sebab dulu waktu zaman sekolah sukalah Pedang Setiawan segala bagai tu. So macam that kind of things. Maksudnya dia adalah satu perasaan yang kalau kita baca komik atau manga ni memang lara lah, memang melekakan. Sama seperti apa yang diperkatakan oleh sahabat kita tadi, iaitu orang pelekehkan kita bila kita baca manga ataupun komik, compared tu kalau kita baca buku-buku yang lebih serius dan sebagainya lah. Padahal manga atau komik pun ada kesan dia sendiri kan. So betul. Apa respons New terhadap benda ni? Untuk ni pada pandangan New sendiri, mungkin ada orang berbeza kan. Masing-masing pendapat, tapi pada pendapatnya sendiri, New rasa macam dia tak ada istilah yang kita nak katakan benda yang ni bermanfaat ataupun tak bermanfaat. Sebab to be honest, kalau katalah kita manga atau komik tu, dia adalah katakanlah dia adalah satu seni kan, dia art. So
apa-apa yang arts ni sebenarnya dia macam bila kita katakan itulah seni karya, dia tak ada pun istilah macam seni ni, arts ni lagi elok, yang ni tak elok. Macam setiap seni tu dia bermain berbeza dan dia bermain dengan emosi kan. So emosi, reaction dia. So macam you nak kata dia sebenarnya sangat bermanfaat. To be honest, ikutkan sebagai contoh, semua orang masa kecil-kecil pun kan, masa zaman-zaman tadika ke apa, sebenarnya apa yang you baca adalah you diperkenalkan dengan bahan bacaan adalah bahan bacaan yang bergambar dengan ada teks juga kan. So yang tu mungkin kita tak kata komik lah, tapi kadang-kadang bila kita dah berubah, contohnya kita nak belajar apple, ada gambar apple kan. So benda-benda tu actually bermanfaat juga. Tapi dari segi mungkin you faham juga, dari segi bila kita dah berumur, ada orang kata you baca manga ni actually tak bawa apa-apa meaning pun kan. Macam kita punya viewers ataupun Bampis kata pernah dengar orang kata tak ada manfaat semua tu, tak ada faedah, tak ada benefit dia kan. You sendiri rasa sebenarnya banyak sangat benefit yang kita dapat daripada baca manga. Contohnya macam apa semua bahan bacaan yang you baca, kebanyakannya mesti ada terselit 1, 2, sebenarnya lebih daripada 5. So salah satunya macam sebagai contoh ni boleh bagi tahu dalam setiap bacaan manga atau komik tu dia boleh baca nilai-nilai berkenaan dengan hubungan family, masalah hubungan family ke, ataupun macam mana dia selesaikan. Kalau katalah satu watak tu dia ada karakter yang tertentu, and also hubungan persahabatan yang sangat kuat antara kawan-kawan, and then message yang bagus. Macam you kata tadi, unsur-unsur yang dia tak berputus asa. So actually itu memberi manfaat kepada individu yang kita sebagai pembaca juga. Bagi you lah, you rasa macam you boleh relate dengan apa yang you baca tu dengan diri sendiri. So dari situ actually tak ada pun istilah macam nak kata ni tak bermanfaat ke apa benda. Mungkin dia berbeza kepada persepsi kita sebagai seorang pembaca, kita nak terima ke tak, benda tu sampai ke tak dekat kita. Pernah tak ada orang pelekin you baca komik ataupun manga? Macam kau bacalah benda yang lebih berfaedah sikit, kau pergilah baca Quran ke contohnya kan. Ada sebenarnya macam sebab itulah topik hari ni sangat panas kan. Hangat. Sebab until now pun ada orang akan kata kat you macam kenapa nak baca benda-benda macam ni kan, kenapa nak baca manga, komik. And bagi mereka kadang-kadang harga yang penerbit ataupun mangaka, penulis tu letak tak berbaloi dengan buku-buku lain. So memang you banyak je kena macam tu, especially dengan bila kita dah meningkat umur kan. Diorang rasa macam tak sesuai semua. Tapi macam you selalu bagi tahu diorang masing-masing ada minat masing-masing kan. So actually dia ikut kepada you terima tak benda ni dalam hidup you. Katakanlah contohnya macam mungkin orang tu dia minat baca buku-buku, katalah kan buku puisi ke apa benda, mungkin ada yang certain tak boleh terima sebab dia tak dapat tangkap. Sama jugalah, so vice versa benda tu. Rasanya baginya yang pentingnya adalah you sendiri, persepsi seorang pembaca tu. And you tak boleh nak judge orang. Janganlah judge orang. Ni ada kongsi dalam grup BookTube Malaysia sebelum ni, grup Telegram, ni ada cakap yang hobi kumpul komik atau manga ni hobi yang mahal. Kan? Mungkin boleh respon sikit apa ya, kenapa dia anggap sebagai sebuah hobi yang mahal? Sebab satu, bila komik atau manga ni dia bersiri. So dia tak habis satu buku. Tapi ada juga persamaan dengan novel. Contohnya novel kan. Ada novel yang ada banyak series kan. So ada sampai 5, 6
Tapi dengan manga ataupun komik, sometimes tu dia boleh go up to sampai lebih 20 series. Itu je lah, sebab kita suka dengan jalan cerita, kita suka dengan watak yang dibawa oleh mangaka ataupun pelukis, penulis ni semua kan. Kita dah ada connection, kita suka and kita nak tahu apa yang apa yang akan terjadi. Jadi itu yang mungkin dari segi situ sangat expensive, kena invest lah sebab you minat and you juga nak support kepada penulis mangaka ni semua. Faham? Okay. Kalau maksudnya macam kalau tak, kebanyakan buku lain just 1-2 je kan. Kalau manga ni taklah you suka satu storyline, tapi kita pun ada juga baca cerita-cerita lain. So nak catch up untuk semua tu, itu yang itu yang bahaya sikit. Faham? Okay. Antara soalan-soalan yang akhir lah untuk di hujung sesi, sebelum nanti kita akan bawa kepada ada beberapa respons daripada audience dan juga segmen last, kita akan ada rapid questions untuk new. Jadi stay tune, kejap lagi kita ada rapid questions. Tapi ini soalan last sebelum soalan yang rapid question. Rapid question tu lain. Ini soalan last untuk new. Berkenaan dengan segmen inilah. Sebab ada juga persepsi yang komik ataupun manga-manga tertentu ni yang karakter-karakternya, kalau yang perempuannya terlalu seksi contohnya kan, mungkin ada sesekali adalah lukisan-lukisan yang secara visualnya tidak sesuai untuk peringkat umur tertentu kan. Jadi pada pandangan news itu juga sebenarnya secara tidak langsung membawa kepada persepsi orang tadi yang mengatakan bahawa baca komik ataupun baca manga ni tak bermanfaat sebab benda-benda seksi ni tadilah benda-benda yang yang tidak sepatutnya didedah kepada golongan umur. Faham. Sebenarnya dekat situ juga macam kita dekat live session ni tadi awal tu bila you terangkan ada banyak genre kan. So bila bila seseorang tu katakan sebabkan satu benda ni dia katakan okay, manga ni semua macam tu. Tak semuanya. So dari situ mungkin seseorang tu dia tak banyak pengetahuan berkenaan dengan genre-genre, so mungkin dia tertengok bahagian ni. So dia katakan semua tu macam tu juga. Tak. Macam you katalah, that's why untuk seseorang yang baru nak berjinak, baru nak membaca komik atau manga, tahu apa yang you suka, apa yang you tak suka. And then bila kita mula membaca, kita pilih bahagian yang kita suka tu. So janganlah pergi ke bahagian yang seksi tu semua kan. Benda tu memang ada. Benda tu memang ada, tapi kita jangan pilih. So you ada option untuk nak baca atau tak. Sama juga you menonton TV, tengok movie. Salah satu penerbitan dekat dalam Malaysia ni yang mungkin untuk pembaca komik yang mungkin boleh bagi you macam boleh start untuk baca komik-komik ni kan. Contoh Gempak Stars macam tu. So itu very general, very umum. So insyaAllah ada komik-komik yang you all semua akan suka. Baik, okay. Kita nak random sekali lagi dengan audience punya respons. Lepas tu kita akan go for beberapa shelf tour yang you boleh dengan kita pada malam ni. Dan last but not least, kita akan go for rapid questions. Okay? So, right. Kita sikit je lagi dengan audience. Ada daripada Arika kata, one of mangaka terkenal di Jepun, Shotaro Ishinomori, pencipta Super Senpai, Power Rangers dan juga Kamen Rider. 3 April tahun depan, tahun ke-50 Kamen Rider. Okay, daripada One, boleh try manga Monster karya Naoki Urasawa untuk genre yang seinen, yang berat. Alright. Yes. Kaiser kata handanya moderator suka Benang Sewan. Alah, janganlah begitu. Saya baca zaman kecil-kecil dulu je. Saya pun tak tahu sama ada dia boleh diiktiraf untuk hari ni punya perbincangan ke tidak kan. Okay, daripada Duan Rezwan Halim, siapa kata baca komik tak berfaedah? Disebabkan komik Naruto lah saya dapat mendekati gadis-gadis dahulu. Dia orang kata comel lelaki yang baca komik.
Baik tuan. Baik. Muhammad Fazrin, Naoki Urasawa memang biasa bawa plot yang berat. Kena banyak berfikir. Betul. Alright, lepas itu daripada Aiza, ada orang membaca as a method untuk escapism. Ada yang kerja bidang korporat, kerja-kerja berat macam surgeon ke lawyer ke, membaca komik is a form of entertainment. Alright. Betul New Yes, bersetuju. betul. Alright. Sangat. Dora kata di Jerman, cikgu-cikgu sekolah encourage school kids untuk baca komik ataupun graphic novels untuk pupuk baca dan faham relation words, emotions dan juga mimik muka. Wow. Menarik. Betul. Those yang tak kenal, Dora adalah salah seorang ahli komuniti BookTube Malaysia dan sekarang ni menetap di Jerman. Jadi dia mengorbankan masanya jugalah untuk bersama kita malam-malam ni. Tak tahu pukul apa kat sana. Rasanya awal lagi kot. Pukul 4 petang. Awak petang. Dia lewat 6 jam rasanya. So, okay. Daripada Nur Samila, ayat-ayat komik ni pun banyak ayat motivasi. Orang je yang mungkin tak pernah baca ataupun yang tak tahu. Yes. Betul. Huzaifah, teringat buku terbitan The Patriot, manga atau anime Naruto dan One Piece boleh dikupas sedalam-dalamnya. Saya kira manga tu mudah dan menenangkan. Ada sesuatu yang berat di sebalik rupanya. Hafiz Amri. Dia deep meaning lah. Yes. Hafiz Amri, ada tak manga yang new? Adakah masih bersama kita? New? Okay. Tiba-tiba tadi macam terkeluar sekejap ada tak manga yang bergenre genius dan hebat seperti Hatake, Kakashi dan juga Detective Conan? Siapa-siapa boleh jawab soalan tu? Dia tak berapa nak dengar. Boleh dengar? Okay, kejap. Dengar tapi mungkin dengar. Mic je dah boleh apa dengar. Dah boleh ke? Sekarang okey? Dah nak ujung-ujung sesi ni pula tiba-tiba Kejap. Okay, mungkin you tak berapa nak dengar sekarang ni. Ada masalah dengan mic. Okay. Tapi boleh. kalau Bumpis boleh dengar, tak apalah. Bumpis boleh dengar. Boleh. Tapi ni boleh dengar tak? Okay. Okay. Baik, alright. Okay, itu sedikit respons yang kita boleh kongsikan pada malam ni. New boleh dengar ke sekarang ni? Boleh. Okay, sikit di hujung sesi sebelum kita pergi kepada rapid question. Ada beberapa yang di rak tersebut yang New nak kongsi dengan kita, audience pada malam ni, secara eksklusifnya. So, macam mana Bumpis? Ada beberapa koleksi yang New nak kongsikan tak dengan kami pada malam ni? Buku nak kongsi? Yang koleksi ada. Okay. Nak you bawa ke? Ikutlah mana yang selesa dekat New. Kalau New selesa nak bawa silakan. Kalau sudi. Ini tak pernah dia buat ni waktu live kena alih-alih kamera bagai ni. Kan, tapi tak apalah you bawa je lah kot sikit. Okay. Boleh. Boleh kongsi sikit. Okay, contohnya lah. Wah, Okay, gitu. ni manga. Ni semua manga dalam bahasa Jepun. Yang ni, Alright. so mungkin yang ni kot kepada yang mana tengok ni mungkin sangat berat, ni sangat berat. Yang ni yang you katakan, semua nampak. Yang ni yang you katakan dia actually yang membuatkan you yang pertama lah. So ni mangaka yang you kata you suka tu. Okay, Makoto Yukimura. So ni salah satu manga yang you start baca. Unland Saga Yes, Unland Vinland Saga. Okay. So ni juga merupakan manga yang you kata dia punya stroke tu, lukisan dia sangat-sangat menarik. So nampaklah sampai volume 12 dia ada. Tu pun ini yang sangat mahal ni, nak beli dan nak baca ni. Faham. So adalah dekat bawah ni. So sedikit tour di situ. Baik, okey. Kalau nak terima kasih belanja kita sikit kan. Tapi kalau nak lebih banyak tentang shelf tour, nanti New akan buat episod khas lah kot, shelf tour
koleksi-koleksi komik ataupun manga yang dia ada dalam channel YouTube dia nanti. Korang anda semua kenalah subscribe dan ikuti channel YouTube It's New Books. So boleh tengok It's New Books dan anda boleh tengoklah nanti insyaAllah kalau New akan buat satu video khas. Okay, di hujung sesi kita, New, adakah anda sudah bersedia? Oh, scary ni soalan dia. You nak Tak apa adalah. nak dengar ni tapi tak apa. Kira tak apa nak dengar. Dah rugi lah dah hujung-hujung sesi ni. Ah, mungkin tu teknik nak lari daripada soalan. Dengar-dengar je. Okay, 3 soalan je. Soalan pertama. Apa perkara paling pelik yang New pernah buat? Apa perkara yang paling pelik you pernah buat? Ni lain daripada topik manga dengan komik kan? Memang kita out of topic ni. Okay, benda yang paling pelik you pernah buat ialah apa tu? You pernah simpan binatang dekat dalam bilik tanpa mak tahu. Binatang tu Tanpa binatang apa? family tahu. Sebab you suka binatang. So biasanya kadang-kadang you nak, contohnya nak arnab, you simpan dalam almari. Tak bagi tahu family lah. Tu belalah dia selama beberapa bulan. So binatang yang New bela tu arnab lah? Yang tanpa bagi tahu kat family Arnab, tu? hamster, katak pun ada. Bukan yang exotic sangat macam ular semua bukan tak ada To be honest, you pun pernah bela ular juga. You pernah bela ular sampai ada 12 ekor ular. Serius lah sampai 12 ekor? Ini bukan bela dah nama ni. Arnab dah ni. Ya, you betul. So, kepada siapa-siapa yang tak tahu, you ada ular, ada bearded dragon, cicak tu kan. Ada leopard gecko, dia macam cicak yang berwarna badan-badan dia semua tu. Leopard gecko you ada sampai berpuluh-puluh ekor tu. Sampai sekarang ada? Sekarang dah tak ada lah. Sekarang kita sekarang kucing je. Okay, soalan seterusnya. Apa ni? Kata rapid question. Rapid question ni patutnya satu terus bagi je kan? Okay, so itu tadi perkara paling pelik. Boleh. Yang kedua, selain komik ataupun manga, bagi satu judul buku yang New suka. Satu judul yang buku you suka. Yang You bukan komik ataupun manga. Six of Crow. Sekali lagi tak dengar. You suka Six of Crow. So ni bukan manga kan? Bukan komik ataupun manga. Yes. So dia adalah young adult. Alright, okay. Soalan seterusnya, kenapa BookTube? Kenapa BookTube? Sebab suka baca buku. Okay, siapa BookTuber idola? BookTuber idola. Mana boleh nak bagi tahu jawapan tu, bang? Cepat lah. Siapa Mana? BookTuber? Dalam negeri, luar negeri? Luar negara? Tak kisah, dalam negara ke luar Mana-mana negara. je. Alah, tak boleh. Okay, ni cakap The Anime Man. The Anime Man, aduh. Kecewa Tapi dia lah. bukan BookTube, dia Relatif. YouTube lah, to be honest. Kecewa lah ni. Ingat kata dia Soalan jawapan selamat. jawapan selamat dia apa? The Anime Man lah. Kalau jawapan tak selamat, tak kira. Jawapan tak selamat, tak boleh. Aduh kan. Okay, last but not least, sebagai penutupnya. Kenapa BookTube Malaysia? Maksudnya apa yang you boleh cakap tentang BookTube Malaysia? BookTube Malaysia. New suka, New sangat-sangat berterima kasih kepada komuniti BookTube Malaysia lah. Dekat situ New kenal lebih ramai orang-orang booktuber yang macam New suka membaca, and then kita orang suka kepada benda-benda yang berlainan, tapi New enjoy the company, and also banyak ilmu yang New belajar juga. Bukan dari segi membaca juga, dari segi banyak benda lain. Okay, so New suka support di BookTube community, di BookTube Malaysia ni. Dia punya community tu sangat-sangat bonding dia sangat strong. Amin, insyaAllah. Baik, okay. Kita dah capai 1 jam 10 minit, sedar tak sedar sebenarnya. Terima kasih banyak kepada anda semua, tuan-tuan dan puan, rakan-rakan yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni. Terima kasih sudah sudi meninggalkan jejak, meninggalkan komen yang sangat-sangat banyak juga.
dan banyak perkongsian-perkongsian yang menarik yang dapat kita bawa pada malam ini tentang komik ataupun manga tidak bermanfaat ataupun bermanfaat. Itu semua sebenarnya telah pun dijawab oleh Niu dan juga rakan-rakan lain tadi. Pada akhirnya adalah kepada diri kita sendiri sebagai seorang pembaca, bagaimana kita mahu memanfaatkan sesebuah bahan bacaan tersebut. Bagaimana kita mahu mendapatkan manfaat daripada bahan bacaan yang kita telah pun baca tadilah. Apapun, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada Niu juga kerana sudi meluangkan masa lebih kurang 1 jam 10 minit ni untuk membicarakan topik ini. Jangan lupa ikuti channel YouTube It's New Books, dan anda boleh ikuti konten-konten yang diberikan ataupun yang dihidangkan oleh Niu untuk masa-masa akan datang. Satu konten Niu dah berhutang dengan kami semua sekarang ni, iaitu shelf tour. So nanti Niu kena buat satu konten itu nanti kami nantikan, dan seterusnya insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi secara langsung yang akan datang di BookTube Malaysia dengan booktuber yang lain pula. InsyaAllah pada 17 Disember kita akan bersama-sama dengan siapa, Niu? 17 Disember. Muiz. Yeay, kita akan bersama-sama dengan Muiz dari MZZA Channel, dan pada 31 Disember, hari akhir tahun 2020, kita akan bersama-sama dengan L. L. Ya, L. Books by I Was Is. Itulah sebut saya. Books by I Susah Was Is. sangat nak sebut nama ni. Tak apalah, kita sebut dia hire bayar je lah. Baik, okey. Apa pun, terima kasih Niu sekali lagi. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Bye.